Hai dan Assalamualaikum. Okey, pada hari ini kita akan teruskan kita punya tutorial 4 iaitu DIP switch, SPST dan 7 segment. Okey. Dalam tajuk ni kita akan belajar mengenai introduction, Arduino circuit, Arduino code dan conclusion. Okey, dalam bahagian introduction kita akan belajar mengenai theory explanation. Okey, ini adalah contoh komponen yang kita akan gunakan dalam kita punya simulation Tinkercad nanti, iaitu Arduino, breadboard, 7 segment LED, DIP switch SPST dan resistor 200 ohm. Okey, pertama kali ialah Arduino. Rasa tak perlu dijelaskan lagi mengenai Arduino sebab dalam tutorial 1 dah diterangkan dengan lebih detail mengenai Arduino. Okey, yang kedua adalah 7 segment LED. 7 segment LED adalah electronic display device for displaying decimal number, which is dia memaparkan nilai digit kosong sehingga 9 dan letter A kepada sehingga G. Okey, 7 segment biasanya digunakan di dalam digital clock, electronic meter, basic calculator dan other electronic device. Okey. Okey, di sini kita dapat tengok pada display ni iaitu LED A, B, C, D, E, F dan G. Okey, untuk menghasilkan nilai digit kosong, LED A, B, C, D, E, F akan turn on dan G akan turn off. Maka terhasillah nilai kosong. Okey, untuk nilai digit 1, B, C sahaja yang akan menyala. Maka terhasillah nilai digit 1. Okey, seterusnya mengenai DIP switch SPST. DIP switch SPST biasanya adalah manual electronic switch yang biasa dapat kita tengok biasanya contohnya dekat rumah kita lah, yang switch turn off tu. Okey, di sini kita dapat tengok contoh 4 jujukan switch dan satu lagi ada yang 1 hingga 8. Okey, SPST adalah single pole, single throw, di mana untuk turn on dan off. Okey. Okey, untuk yang kedua, tajuk yang kedua iaitu mengenai circuit connection. Okey, di sini kita akan tengok mengenai circuit connection between komponen dengan Arduino. Okey, di sini kita dapat tengok contoh sambungan litar Arduino dengan 7 segment. Okey, untuk lebih lanjut kita akan tengok video yang akan didemonstrasi oleh Adli. Okey. Okey, hai, kita teruskan kita punya demonstrasi tutorial 4 DIP switch dan 7 segment. Kita mula-mula kita create new circuit. Okey. First, kita boleh cari kita punya komponen di tepi ni. So dalam kes kita pakai Arduino, kita boleh tarik ke sini kalau tak jumpa. So kita pakai Arduino, jangan keluar Arduino, dan kita punya circuit pakai breadboard. Kita boleh letak kat tepi ni. Okey. So lepas tu kita pakai resistor. Resistor
Resistor ni akan kontrol kita punya kecerahan kita punya LED. So biasa kita pakai 200 ohm. Okay. So seterusnya kita cari kita punya 7 segmen. Kita boleh tulis kat sini 7 segmen. Letak kat sini. Okay. Lepas tu kita cari kita punya switch. Switch SP. Okay. Yang warna biru Okay. Kita letak kat sini. Okay. So first mula sekali kita sambungkan kita punya power dan ground pada breadboard ni. So kita pakai 5 volt. Ambil 5 volt. Okay. Itu ground. Sebelum tu kita boleh tukar kita punya color punya wire ni. Macam saya pakai warna merah. So sebenarnya ground. Okay. Okay, so first kita sambung kita punya switch connection DIP switch dengan Arduino. Terus kita ambil pin 1A ni ni yang bawah ni semua A, yang atas ni B So kita start daripada 1A, 2A, 3A, 4A ni semua connection dia ialah ground. So kita tarik sini. So biasa kalau ground dia warna hitam. Seterusnya kita sambung kita punya connection di pin B. So ini kita ikut kita punya slide tu contoh slide. Yang mana 1B ni kita pergi kepada pin nombor 6. So 1B kat sini. Nombor 6. Lepas tu 2B nombor 5 kepada kaki 5. Pin 3B ni kepada kaki 4 Arduino. Okay. Dan sekali 4B kaki 3 Susun laba-laba Okay. So kita boleh tukar warna yang kita nak lah. Okay. Lepas tu seterusnya kita buat connection antara 7 segmen dengan Arduino 7 segmen ni kaki dia ada A, B, C, D, E, D, F, G. Okay. Kat tengah ni dia common So untuk case ni apa tu kita start daripada atas dulu
kaki A masuk kepada B dan masuk kepada 11, sorry. B kepada P10. Kita ambil 10. Dulu. So kalau nak nampak lawa kita tukar kita punya color, nak suruh tak bagi kita tukar. Di sini saya pakai warna turquoise. Pin 7 kepada C. Kita baca kat sini ada C. Okey, ni C. Okey. Kaki 8 kepada D. Saya D kat sini. Sini kita delete dulu. Okay. Pasang balik. D. Jangan seterusnya kaki 9 E. Belas kepada F. Tiga belas kepada G. Okay, so kita tukar warna ya. Okay. Sekali kita sambung kita punya resistor. Resistor starting ni. Atas ni kita masuk kepada kita punya volt 5 volt. Okay, ni 5 volt ya. So, seterusnya kita nak sambung kepada kaki kom ni. So, sini kita buat sini satu. Kom. So, kita tengok kat sini dia tak boleh bersambung kan, sini dan sini. So, kita boleh buat extension dia. Kita macam ni. So, sambung sini. So, dekat sini kita sambung ke sini. So, okay. So, selepas kita sambung kita punya connection ni, siap connection, kita buat code pula ya. Code, tekan code ni. So, kita pilih kepada text. Continue. So, yang ni kita padam dulu. So, kita boleh copy yang kita punya daripada slide tu.
So kita paste kat sini. So dah siap punya code kat sini. So kita pun start kita punya simulation, tekan kat sini. Okay, kita tutup balik, tekan code. So kat sini kita nampak dia start pada kosong. So kita start pada ni. Jadi 1 jadi 3, maknanya 1 tambah 2 3. So kita turunkan 1 ni jadi 2. So 2 tambah 3 ialah 5 ya. So kita tengok sini jadi 5. So kita turunkan kita punya 3. 2 tambah 4 ialah 6. Kita boleh tengok sini 6. So macam tu saja ya. Okey, terima kasih. Okey, untuk seterusnya untuk coding, kita akan tengok demonstrasi daripada Azri. Okey, sekarang kita akan beralih kepada penerangan coding. Seperti yang anda lihat sekarang, ini adalah full coding yang kami gunakan dalam circuit tutorial 4. Actually, secara umumnya, maksud coding itu ialah instruction yang diberikan kepada sesebuah komputer untuk beritahu apa yang sepatutnya komputer tersebut lakukan di dalam circuit. Dan setiap coding itu juga berlainan dan bergantung juga kepada circuit bagaimana cara ianya berfungsi. Okay, sekarang saya akan explain satu persatu coding yang terdapat di dalam circuit ini secara detail. Pada segmen yang pertama, kita gunakan untuk declare setiap pin, output dan juga input yang terlibat. Sebagai contoh, pada first line iaitu INTA sama dengan 11, bermaksud kita declare variable A sama dengan pin 11. Sama juga sampai INTS4. Next, INTS1 state sampai INTS4 state untuk kita declare 4 button yang kita tekan di dalam circuit tersebut. Segmen seterusnya, pin mode A output. Maksudnya pin mode di sini ialah untuk kita configure pin sama ada input ataupun output. Contohnya A adalah output. Next, pin mode S1 input pull up. Kita gunakan input pull up untuk kita terangkan yang terdapat resistor di dalam circuit. Segmen yang seterusnya, kita akan bagi instruction kepada LED bagaimana untuk dia display nombor-nombor yang berlainan, iaitu nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Boleh lihat pada gambar ini. Anda boleh lihat. Ini ada LED A, B, C, D, E, F dan juga LED G. Okay, pada first line ini bermaksud jika digit bukannya 1 dan bukannya digit 4, maka pada A akan jadi low, bermaksud LED akan menyala. Digital white di sini bermaksud ianya berfungsi untuk kita memberi nilai sama ada low ataupun high kepada pin digital. Kalau kita tengok pada gambar ini, kita dapat faham sebagai contohnya nombor 1 akan menggunakan LED B dan juga C. Kita tidak akan menggunakan LED A. Dan juga sama pada nombor 4. Dan jika selain daripada nombor 1 dan juga 4, sebagai contoh saya bagi nombor 2 akan guna LED A, B, G, E dan juga D. Masa kita akan menggunakan LED A sebagai salah satu displaynya. Dan juga sama yang akan berlaku pada seterusnya. Segmen seterusnya iaitu segmen ini pula akan digunakan untuk reset segmen tersebut setiap kali switch digunakan. Dekat sini high di sini bermaksud LED tidak akan menyala, dan digital white juga sama maknanya dengan digital light di sini.
iaitu memberi nilai sama ada high ataupun low pada pin digital. Next, void loop. Kita gunakan loop di sini untuk memberi arahan kepada sistem supaya proses akan berulang sebanyak yang mungkin selagi mana kita tetap menggunakan sirkuit tersebut. Digital array ini berfungsi untuk membaca nilai daripada pin sama ada high ataupun low. Seperti yang ditunjukkan dalam sirkuit tadi, di dalam Tinkercad ada 4 button yang akan kita tekan, iaitu button 1, button 2, button 3 dan juga button 4. Segmen coding ini sistem akan baca bila kita tekan salah satu daripada 4 button tersebut. Okey, sebagai contoh yang pertama, bermaksud jika S1 state adalah high, S2 state high, S3 state adalah high dan juga S4 state high. Maksud di sini kita tidak menekan mana-mana pun daripada 4 button yang ada pada switch tersebut. Maka display akan menunjukkan pada kosong dan akan berlaku delay. Fungsinya untuk kita pauskan program antara instruction yang pertama dengan instruction yang kedua. Next, turn off juga saya dah terangkan pada slide sebelumnya. Contoh yang kedua pula, jika S1 state adalah low dan S2 state high, S3 state high dan juga S4 state high, bermaksud di sini hanya kita menekan pada button yang pertama dan button yang kedua, 3 dan 4 kita tidak tekan, akan keluar display sebagai nombor 1 dan juga terdapat delay dan juga turn off yang sudah saya terangkan pada slide yang sebelumnya. Dan proses yang sama akan berlaku dalam looping yang seterusnya. Proses yang sama sehinggalah habis coding ini, dan untuk menunjukkan display nombor 1 sehingga nombor 9. Okey, last sekali adalah conclusion. Okey, sebagai kesimpulannya, yang pertama, 7 segment display give us greater way to communicate. Itu senang untuk kita berkomunikasi kerana ia memaparkan nilai nombor digit dan huruf, lagi lebih senang untuk kita tengok. Sebagai contoh, aplikasinya biasa kita dapat tengok di airport dan ataupun bus station display board tu. Okey, yang kedua adalah DIP switch SPST give us to easier way to solve common situation by changing command order, di mana sebagai aplikasinya kita dapat tengok untuk open or close display board. Okey, rasanya itu saja pembelajaran kita untuk tutorial 4 daripada kami semua. Okey, terima kasih.